sejahtera, bersama saya Zulkifli Razak dalam sesi pertama saya untuk minggu ni. InsyaAllah hari ini ada dua sesi, satu sesi solo malam nanti. Jangan lupa untuk ikuti slot baru kita ya, Pick of the Week, di mana saya Imran dan bersama host kita Irina akan membincangkan mengenai apa peluang dagangan yang kita lihatlah untuk peluang untuk minggu ini ya. Jadi petang ni selama 1 jam bersama saya, kita akan lihat kepada analisa pasaran ya, kepada apa yang kita lihat kepada struktur semasa pasaran. Jadi sebelum kita mula seperti biasa, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap debit tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Ya. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul. Saya seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Terlebih dahulu, kita lihat apa yang ada dalam dalam pasaran untuk minggu ini. Jadi hari ini kita mula dengan perlahan sikit. China bercuti. Kita akan ada Winter Olympic dekat China bermula pada Jumaat ni ya. Sebab itu anda dapati China mengambil langkah lebih tegas kepada COVID-19, di mana kalau ada kes mana-mana area dia terus lockdown kawasan tu ya. Sebabnya persiapan kepada Winter Olympic ya. Kita akan ada Olympic Relay Toss pada dia bawa yang lari bawa obor tu ya. Pada hari Khamis ataupun Rabu tak silap saya pada minggu ni. Dan pada minggu ni juga kita akan ada data NFP. Kita tahu data pekerjaan merupakan salah satu sebab mengapa Fed dijangka akan bertindak lebih akan mula keluar daripada pelonggaran polisi dia. Dah mula sebenarnya sejak dari Disember mengurangkan kadar pembelian aset dia, tapi pasaran nak lihat betul ke tak Fed nak naikkan kadar polisi. Ada yang jangka sebanyak 50 poin pada 0.50 pada mesyuarat Mac depan. Jadi antara data yang dilihat adalah kepada data pekerjaan Jumaat ni. Hari ni agak senyap. Kita ada China bercuti. Besok kita akan ada Reserve Bank of Australia dijangka akan mengeluarkan kenyataan yang lebih hawkish, yang lebih lebih positif lah ekoran. Dia akan mula memberikan tanda bahawa, tapi dijangka akan kekal, cuma bahasa yang diguna pakai untuk keluar daripada polisi yang longgar ekoran daripada kenaikan inflasi ya. Jadi lain daripada tu, untuk hari ini sebenarnya agak senyap. Kita ada untuk Eurozone punya GDP pada petang nanti, pada pukul 6 nanti ya. Jadi itu yang kita ada. Lain daripada tu agak senyap. US punya session agak senyap pada pada malam ini ya. Kita lihat dekat chart apa yang kita nampak untuk semasa. Kejap okey. Kat chart kita nampak lonjakan berlaku dalam pasaran hari ini. China bercuti, volume yang lebih rendah, balancing oleh pedagang-pedagang Asia selepas kejatuhan selepas kekuatan US dollar sepanjang minggu lepas ya. Jadi kita nampak some balancing hari ini. Untuk indeks ni jaga-jaga sikit sebab kita ada few indeks seperti DAX yang dah sampai area support dia. DAX dah sampai. Kita ada juga untuk JP225 dekat carta daily dah sampai. Tetapi saya tak jangkakan satu yang rally dekat indeks. Disebabkan oleh pergerakan semasa masih lagi dipengaruhi oleh US dollar, unless kita nampak yen yang amat lemah. Pada sesi Asia tadi yen adalah lemah merupakan mata wang yang paling lemah sekali pada sesi Asia tadi, but saya nampak itu lebih kepada pergerakan balancing. Tak ada rally dalam tak ada yang melakukan higher high, maksudnya untuk time frame kecil mungkin M5, M1, tetapi lebih daripada tu M15 ke atas
kita tak nampak any rally ya. Setakat ini kita masih melihat ini sebagai satu correction untuk terutamanya untuk US index, di mana saya jangkakan US indices masih lagi mempunyai sekurang-kurangnya satu lagi pergerakan low, satu lagi pergerakan low. Mind you, sebabnya di sini kita belum lagi nampak divergence. Ini belum lagi nampak sebarang divergence. Jadi kalau kita katakan struktur semasa untuk, contohnya untuk ini adalah untuk US 500. Kalau kita katakan ini sebagai flat seperti yang kita tandakan semasa, penghujung di sini hendaklah melakukan divergence. Ini hendaklah melakukan divergence. So semasa saya tak nampak benda tu, cumanya pergerakan di sini jatuh ke bawah taklah sekuat apa yang kita nampak sebelum ini. Maksudnya di sini, dan momentum untuk pergerakan yang dijangka ini tidak akan melakukan satu yang terlalu laju. Wave 5 mempunyai momentum yang lebih rendah berbanding dengan wave 3. So untuk semasa kita sedang melihat satu correction dalam hourly sebanyak 7 swing, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan swing ke-7 tu sedang berlaku. Ini adalah wave 3. Ini adalah wave 3. Jadi kalau kita katakan ini WXY, AB, ini adalah 1, 2, 3, 4 dan satu lagi high berlaku. Dan ini kena reset sebelum dia buat ke atas. Ini kena ada divergence. Then baru kita nampak pergerakan ke bawah. So belum lagi, kita masih melihat satu correction dalam indeks. US 30 juga menunjukkan, Dow Jones juga menunjukkan yang sama, di mana untuk struktur semasa kita jangkakan melakukan flat. Kalau flat, yang ini akan melakukan motif. Jadi kalau motif, maksudnya 5 wave ke bawah, ini kena berakhir dengan divergence. Setakat ini tak ada. Jadi kita jangkakan ini akan ada divergence. Sekarang ni kita dalam wave 3 dan di sini pun akan ada divergence. So interesting. Kita sedang melihat kepada satu pergerakan correction dalam indeks. US 100 juga yang sama. Boleh tak short dia? Jangan short indeks. Sebabnya ini boleh jadi benda lain. Contohnya kalau saya nak lukis ini sebagai ini dah habis dan kita ke atas. Okey? So kalau kita lukiskan ini sebagai W, X dan Y ataupun A, B dan C ataupun apa-apa jugalah kalau anda nak lukis kat situ. Don't short index. Kalau anda ada set up untuk short index, set untuk yen pair. Jangan short index. So kita jangkakan satu lagi marginal high akan berlaku, di mana ini akan break, but that breakout bukannya something yang anda nak short. Simple. That breakout bukan something yang anda nak long. Sebabnya kalau kita lihat struktur semasa, ini adalah motif. Ini korektif. Ini adalah struktur motif. So saya jangkakan akan ada satu lagi sebelum kita buat yang ada divergence di sini. So don't long it, don't short it. Index anda stay on the side dahulu. Stay on the side dulu. Anda akan dapati pergerakan yang kalau intraday maybe. Intraday tapi bukan short. Kalau ada set up untuk long. Kalau anda nak long dia, kalau anda ada juga nak long dia, anda boleh cari peluang untuk long dekat, contohnya dekat ini, dekat DAX. DAX dan juga mungkin kepada, mungkin kepada UK 100. Tetapi apa pun, struktur semasa masih lagi dalam pergerakan sideway. Ini adalah sideway. Kita ada high, low, lower high dan lower low. But kalau kita ambil
Fibo tadi, ini dah cecah 100%. Jadi kita tak ada siri pergerakan, kita jangkakan pergerakan ini dah tamat. Itu maksud dia. So, ini yang kita jangka. Sebabnya, ini tak boleh buat low. 1, 2, 3. Kalau dia buat low, ini akan jadi 4 dan ini akan jadi 5. Di sini kita akan lukis sebagai, ini kita akan lukis sebagai 5 wave. Kenapa saya lukiskan sebagai WXY? Siapa yang tahu? Kenapa ini saya tandakan sebagai 3 wave dan bukan sebagai 5 wave? Kalau ini buat low, saya terpaksa jadikan dia 5 wave. Kenapa saya tak tandakan sini sebagai 5, sebaliknya saya tandakan sini sebagai 3? Kalau ini dia buat macam ni, ini akan jadi A, B dan C. Di sini tetap sebagai 3 dan bukan sebagai 5. Ada siapa-siapa nampak kenapa saya lukis dia sebagai 3? Kenapa DEX ni kita lukiskan sini sebagai A, B dan C, bukan sebagai 5, 3 dan 5 ataupun lain structure? Jawapan dia adalah kepada structure ini. Ini tak ada divergent. Sebab itu kita tandakan sebagai 3. Nampak Okey, dan level semasa seperti kita ceritakan tadi, ini dah sampai kawasan support dan kita ada bounce kat situ. Sebab itu saya lukiskan dia sebagai 3. Yang ini tadi. Yang ini tadi Okey, jadi kita jangkakan untuk Europe indices, terutamanya untuk DAX, dah melengkapkan correction ini. Dan kita jangkakan ini akan buat 1-2, 1-2 sebelum kita ada pergerakan yang tak ada divergence. Ada Fifi, senyap je Fifi. Itu sebab dia lah. Okey. Tak ada sequence lagi, sebab itu saya tak lukiskan. Kalau saya lukis, ada orang try untuk trade 1-1-1 lekuk. Tu yang saya tak nak. 1-2, 1-2, 1 dan 2 sebelum kita ada lonjakan di sini. Okey, yang penurunan ini adalah sama dengan jangkaan untuk indeks yang lain, untuk US indices untuk buat satu lagi low ke bawah. JP225 di time frame yang lebih kecil pun sama ada ini dah habis ataupun tak. Kita lihat dekat time frame kecil yang atas ni, yang sekarang ni nampak mungkin adalah wave 3 dan 4. Ini wave 4. Okey, dan ke atas. Okey, sebelum jatuh ke bawah. Belum lagi, belum masanya. Ini boleh tak jatuh ke bawah? Boleh. Tapi apa pun nothing. Nothing untuk kita nak dagangkan dekat indeks. Sebabnya kalau kita nak long, kita masih ada US indices yang dijangka melengkapkan ke bawah. Kita masih ada, contohnya seperti UK 100 ni berada tengah-tengah dunia. Bila ini breakout ke atas, breakout high di sini, saya berminat untuk nak long UK 100 ni. Sekiranya ini breakout 5 wave, 1, 2, 3, kita akan cari peluang untuk nak long. Okey, ini adalah satu yang hitam Fi. Okey, kalau itu berlaku. Lain daripada tu, tengah-tengah dunia ni tak ada apa-apa. Dia kena break high ini, bukan high ini. High yang ini kena break. Then kita ada continuation of pattern, continuation of trend dari 032020. Yen pair, US dollar JPY, ini boleh habis. Ini kita jangkakan satu lagi high, sebab di sini kita lukiskan sebagai flat. Jadi ini pun kena berakhir dengan divergence. Di sini pun yang ini kena berakhir dengan, ni dah ada divergence sebenarnya. Saya ada cukup lekuk untuk habiskan dia ke bawah. Sama ada dah bermula sekarang ataupun satu lagi. Kita lukiskan satu lagi high sebab kita jangkakan ada sikit lagi
kelemahan US dollar sebelum US dollar mengukuh balik. Jadi untuk setakat ini, kita jangkakan satu lagi ke atas untuk US dollar JPY sebelum permulaan structure ke bawah melengkapkan wave 4. Masih ada lagi. Yang ini nanti adalah wave 3 dalam indeks. Bila indeks kuat? Bila ini sampai di sini. Bila structure ni complete. Bila structure ni dekat H4, kalau pada waktu tu kita ada higher high untuk UK 100 dan dia pull back pada waktu pullback dalam UK 100 adalah kat sini. Jadi apabila ini lengkap 100%, kita tak trade UJ. Kita trade UK 100 ataupun DAX yang lengkap kalau dia melakukan correction dan melakukan high-high. Ini maksud saya. Faham plan dia, Pi? Kalau ini breakout, semasa UJ buat yang pembetulan tadi, waktu itu kita akan trade yang ini. Itu adalah DAX. Sama juga dengan UK 100. Sekiranya masa UJ buat ke bawah, dan kalau ini berlaku, then di sini kita trade. Ini adalah wave 1. Jadi wave 1 ini mungkin merupakan kekuatan US dollar last sekali. Faham plan dia? Jadi untuk indices, kita sedang lihat yang leading ni. Leading dia adalah UK 100 dan DAX. Dua tu. Okey? Kalau pada masa yang sama, kenaikan ini, kita nampak mana-mana indeks lain seperti US 500, breakout ke atas, ini breakout ke atas, then pullback, dan kita trade yang ini. Mana-mana indeks yang buat benda ni. Asalkan dia break, itu adalah leader kita. Semasa leader kita adalah UK 100 dan DAX yang telah melengkapkan struktur ini. Okey, semasa DAX dan tu tadi buat wave 2, ini mungkin berlaku. UJ ke bawah. Itu adalah yen dynamic. Semasa ini adalah yen dynamic. Kita akan ada 1, 2, wave 3 ni. Wave 3 itulah yen dynamic. Semasa itu. Dalam time frame kecil lah. Itu dalam M15, M5. Faham plan kita untuk minggu ni, Fi? Boleh? Euro JPY tempat yang kita tandakan pada minggu lepas, ini tak break lagi. Jadi selagi dia tak break, kita tak ada sequence. Okey? Jadi sekiranya level ini break, sekiranya semasa ni break, wave 5 dia, 1, 2, 3 anda boleh short. Hanya jika ini break. Kita dah ada sequence yang besar, yang dah buka dengan breakout ini. Kita ada incomplete di sini, ke bawah, maksudnya macam ni. Ini kita dah ada incomplete. Okey, kita dah ada benda ni. Masalahnya, kalau ini break, ini akan sampai 100%. Boleh, Lev? Jadi, ini kita tak dapat nak trade. Daripada sistem saya lah. Kalau teknik anda memberikan entry, anda boleh cari peluang wave 2 ni hanya jika ini break. Dalam sistem saya, 100% saya tak trade. Tapi depend kepada sistem anda. Okey, boleh tak ini ke bawah sedangkan indeks ke atas? Boleh? Ini boleh berlaku dalam USD dynamic. Okey? Kita masih jangka satu lagi, US dollar. Kalau anda perasan, ini saya lukiskan tak sampai 1618. Waalaikumsalam, Jo. Hanya jika ini break. Kalau tak break, ini sideways. Tak ada apa. Tak payah jeling dia. Okey. JJ pun sama.
tak ada apa. Ini tak ada sikun. Ini tengah-tengah dunia. Jadi ini range dia. Ini tak ada apa-apa. So jangan trade. Yes. Pullback wave 2, betul. Ini tak ada apa-apa. Ini ini sideway. GJ. Saya tak tahu kenapa ramai minat GJ. Ya, saya faham. Kalau dulu tahun masa Bank of England interest rate 4%, masa yen, masa sampai sekarang lah Bank of Japan negatif ataupun kosong dulu GJ adalah something yang cantik. Sekarang ni tak, no, ini sideway. Structure semasa ni sideway. Ini tak buat high, sini tak buat low. Jadi structure semasa ni tak ada apa. Kalau breakout, ini masih dalam range. Jadi ini masih sideway. So GJ ni tak ada apa. AUD JPY hanya jika ini break, then anda ada sequence. Kalau tak sampai 100%, wave 2 anda boleh trade. Hanya jika ini breakout A, then anda ada high, anda ada low, lower high, ada lower low, dan syarat dia adalah breakout berkenaan belum mencecah 100%. Syarat dia itu tak cecah 100%. Maksudnya macam ni, satu ni break, tak sampai 100%, lepas tu dia bounce. Dua ni anda boleh trade. Kalau tak ada trend. Dia tak ada trend. Trend tu adalah siri pergerakan. So, tak ada. Sama seperti gold kan. Yes, ke bawah. Kita dah jangkakan memang dia ke bawah. But, belum ada siri pergerakan. Nak trade tu trend dulu. Bukan cuma momentum. Momentum satu structure, cuma satu structure. Itu yang selalu kena pergi sell kat sini, dia naik macam sekarang. Tak ada apa. Anda kena tunggu trend tu terbentuk. Dan bukan setiap masa trend terbentuk. Sebab itu jangan trade cuma satu instrumen. Benda sama untuk apa ni? CAD JPY. Kalau ini break out, then anda ada trend. Dan tak sampai 100%, bounce, itu wave 2. Dan itu boleh trade. Kalau tak, nothing. Tak ada apa. Ini tak ada apa. Ini di-consider sebagai sideway market. Dia punya range bermula daripada ini. Selagi dia tak break out A ni, tak perlu break B. Break A, then anda boleh tunggu wave 2. Sekarang ni tak ada apa. Jadi, untuk yen pair, yang dekat cuma euro JPY. Cumanya kalau dia break, itu akan melengkapkan structure. Jadi, itu tak memberi peluang. Yang bagi peluang cuma satu je. Yang saya tak lukis. Yang saya tak lukis, dia bagi peluang. Okey. Ini kita dah ada breakout. Dekat time frame mana? Ini kita dah ada breakout. Ni yang saya maksudkan. Jadi kalau kita ambil, ini tak cecah lagi 100%. Dan di sini kita dah ada breakout. Okey. Jadi kalau kita lihat breakout semasa, ini ada divergence. Ini dah ada divergence. Tak payah lukis pun. Selagi dia nampak macam satu kampung, anda biarkan dia dulu. Biar dia jalan dulu. Selagi dia tak sampai 100%. The moment anda nampak RSI kat sini, ini RSI kat sini, ini adalah top dia. Okey. The moment dia break out RSI tu dan anda nampak ini membuat structure 3 wave, anda short. Selagi tak sampai 100%. Itu wave 1, itu wave 2. Jaga-jaga sikit dengan New Zealand dollar JPY sebabnya kita ada New Zealand dollar US dollar separuh daripada NJ ni dah sampai zone sokongan. Nanti kita tengok kepada US dollar. But kalau ini berlaku, anda cari peluang untuk short NJ. Selagi itu tak berlaku, anda tak buat apa. Sekarang kita mungkin sedang melihat masih lagi wave 5. Ini 1,
Ini 2, 3, 4, satu lagi. Dan baru kita tunggu benda ni. Yang ini nampak jelas kan? Hopefully ini jelas. Ini 1, A, B dan C. Itu adalah 2, ini 3, ini 4, ini 5. Kalau saya nak lukis lah. Ini 1, ini 2. Maksudnya NU akan cloud sikit. Akan berada dalam box dia lama sikit. Okey? Ini adalah apabila US dollar buat pembetulan yang lebih besar. Jadi maksudnya euro US dollar akan buat wave 2 ni. Dia benda sama, dia sama je. Kenapa ni lari ni? Okey, benda dia sama je. Boleh tak nak trade untuk NZD, untuk euro US dollar? Hala tuju dia ke bawah. Cumanya kalau kita lihat struktur di sini, ini adalah wave 3. Hanya jika wave 3 tu satu struktur yang tak ada benda ini. Yang tak ada benda besar macam ni, besar macam ni, besar macam ni, melakukan 1618. Kalau kita lihat 1 dan 2 kat sini, 1 dan 2, ini tak cecah 1618. Sekiranya dia terus je kan, tak ada pembetulan macam ni, tak ada pembetulan macam ni, anda boleh cari peluang 1, 2, 3. Tapi masalahnya kat sini ada. Ini tak dapat nak trade. Ini tak dapat nak trade. Jadi euro US dollar, hunjam dulu. Tak payah tengok dulu. Minggu ni kita akan ada European Central Bank. Dijangka akan mengekalkan kadar faedah. Dijangka akan hari apa? European Central Bank. ECB hari apa? European Central Bank minggu depan. Bank of England, ECB pada hari Khamis. Terang lah tu lah. Nak bagi jelas-jelas. Jadi I don't foresee anything yang diorang buat. Minggu ni hari ni kita ada data inflasi untuk state dekat Germany. Kita ada GDP untuk European Zone. Saya tak nampak ECB buat apa-apa lah. Macam silau. Kecilkan brightness lah. Saya pun semua putih depan saya ni. Ada 3 skrin. Turunkan jumlah skrin. Banyak sangat skrin tak tahan mata aku je. Okey. Untuk euro, hala 7 masih ke bawah. But kita tak ada yang jelas untuk struktur dia. Untuk yang tradable structure. Tradable structure cuma 2. Satu adalah incomplete sequence. Incomplete sequence adalah apabila kita ada satu, kita jadi besar lah pula. 1, 2, 3. Dan di sini boleh 3 atau 5 swing. Tetapi breakout ini kena 5 swing. Dan kalau kita ambil Fibo extension, ia tak cecah 100%. Ini berakhir dengan divergence. Dan kita buat 3 swing yang jelas untuk kita short. Itu adalah incomplete sequence. Sequence ni, ini satu bentuk dia. Bentuk kedua untuk incomplete sequence adalah 1, 2, macam ni. Dan ini breakout dalam 5. Ini pun, 1, 2, ini kena 5. Dia tak breakout. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini breakout. Yang pertama tu tak breakout. Yang kedua breakout. Untuk struktur yang ini, dia punya RSI yang dalam macam ni. Ini tak cecah 100% lagi. RSI yang internal ni kena buat macam ni. Berakhir dengan divergence. Yang kedua dia reset. Lepas tu yang break tu
hendaklah membuat low daripada ini. Itu adalah nest. 1, 2, ini buat 1, 2. Itu adalah extension. Kalau dia buat pullback 1, 2, anda boleh trade dia. Itu adalah nest punya setup. Buat 1, 2. Itu adalah incomplete sequence. Yang ketiga adalah structure macam ni. 1, 2, 3 dia mencecah sekurang-kurangnya 161.8. Dalam satu structure tak ada RSI dia, cantik je. RSI dia yang ini kena 5. RSI dia cantik je. Ini ada divergence, lepas tu reset, lepas tu ini jauh dia punya macam ni. Dia lain macam daripada ni. Dan kita nampak dekat stokastik membuat yang macam ni. Itu wave 3. Stokastik dia membuat snake sideways. Itulah guna benda-benda ni. Ini wave 3. Nampak? Ni contoh wave 3. Ni contoh wave 3. Ni contoh wave 3. Sekarang ni wave 4. Okey? Itu adalah Euro US dollar. Euro US dollar jangan. Anda tak ada sequence yang anda boleh dagangkan. Tak ada incomplete, tak ada momentum sequence. Wassalam, Pian. Okey, GBP US dollar sama ada ini masih wave 2 ataupun kita dah mula ke bawah. Ini kalau wave 2, ini W, X dan Y. Maksudnya macam ni. Ini boleh buat ke atas. Kalau ke atas, itu cuma wave 2. Okay, nothing untuk saya buat apa-apa. Tak ada apa yang saya nak trade di situ. Nothing. Tak ada, not interested. Sebabnya, tak ada sequence. Tak ada siri pergerakan lah. Tak ada. Ni bukan low. Kalau satu ni low, break, kita dagangkan dia. Kalau satu ni break. Break ini, bukan break B. Break A ni. Kalau dia break 2 ni, kita trade. Faham? Tak kisah sistem apa pun yang anda pakai, pastikan ada trend. Itu adalah momentum satu structure. Yang macam ni yang ramai kena kan. Dia trade, tak kena ke atas. Ini kena ke bawah. Then baru kita trade. Baru kita ada structure yang kita boleh dagangkan. Structure punya ni, bukannya satu lekuk. AUD US dollar dah ada. Ni dah ada. Ini dah break. Sama dengan NZD US dollar. Ini break yang pertama. Ini break yang kedua. So, dua ni kita boleh dagangkan. Kalau anda nak trade juga untuk dollar pair, AUD US dollar. Ini satu structure. Ini jelas kan? Dan ini tak complete. Besar dia pun tak complete. Kecil dia pun tak complete. Jadi ada dua. Dan anda tunggu dekat H1 ni, ini berakhir dengan divergence. Ini kena berakhir dengan divergence. Sebab itu kita masih tandakan sebagai wave 4. Ini snake, ini wave 4. Ini 3. Nampak? Ini tak ada divergence. Ini wave 3. Kalau pergi kecil, 3, 4 dalam ni ada divergence. Kalau pergi kecil-kecil lah. Okay? So, ini masih lagi structure yang hidup. Tak ada divergence. Ini 3, 4, satu lagi ke bawah. Dua ni kita boleh dagangkan. Itu AUD US dollar. Ini cerita malam ni. Saya dah cerita sekarang. Tak tahu apa nak cerita malam nanti. Tak apa. Malam nanti kita bunyi kaset balik. CD scratch. Okay. Jadi ini masih lagi. Kita tengok kecil. Dah ada divergence ke tak? Ini belum. Nampak tak ada divergence? Jadi satu lagi ke atas. Kalau anda pergi kecil lah. Kalau nak pergi kecil. Itu dia. Okay, dan ini sebagai structure flat. A, B dan apa? Ini A,
ini B, ini C, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Kalau nak pergi kecil-kecil lah. Pengsan nak buat sampai M5 lah. Tak ada kerja lain, melukis je. Okey. NZD US dollar pun sama. Ini snake. Itu wave 3. Ini reset wave 4. Di sini kita ada divergence yang kecil. So itu wave 3 yang ini. 3, 4 yang ini. Okay. So bounce yang ini anda boleh trade, but tengok di time frame besar. Ini dah sampai kawasan support. Untuk struktur besar dia. Hala 7 masih ke bawah, but kita jangkakan kat sini akan buat diagonal. Kita dah ada extension wave 1, wave 2, wave 3 dia akan lebih pendek daripada wave 1, wave 5 lagi pendek, paling pendek dekat situ. Jadi kita jangkakan kat sini akan jadi ending diagonal dalam apa? Dalam ABC ataupun diagonal lah, bukan ending diagonal. Ending diagonal tu untuk 5 wave. Apapun ini diagonal. Kita dekat hujung kekuatan US dollar. Boleh tak New Zealand dollar jatuh sedangkan indeks naik? Boleh kalau indeks dalam wave 1, dollar punya dynamic. Masih tak habis, masih tak habis. Jelaskan, structure sekarang ni it's very clear. Cuma kita tunggu set up untuk nak trade je. Jadi kalau NU tak boleh trade, trade AU. Kalau NU dan AU dijangka masih ke bawah, kita jangkakan contohnya macam UCAP ni masih buat wave 4, benda sama, wave 4 dan ini akan buat wave 5. Sama macam macam AU, NU tadi. Sebelum kita akan ada reset yang lebih besar. Iaitu ini. Wave 2. Waktu inilah yang kita nampak dolar punya strength. Waktu ini. Wave 1 dalam indeks. Sekarang ni pun dah kuat. But dolar punya yang kat sini, yang di sini nanti, iaitu 1, 2, 3 dia. 3 kat sini bukan motif. Maksudnya tak sampai 1618. Sekiranya kat sini motif, wow, indeks akan bercelaru. Kita mungkin akan melihat indeks yang buat diagonal yang lama. Market tak menentu. Sama dengan UJ. Dia satu je cerita dia. Kalau lukis balik semua ni, dia cerita dia sama kan, Fit? Siapa yang lukis balik chart saya, anda akan dapati cerita dia sama. Satu story, satu kitab. Tapi kalau ada bertukar mana-mana, kita tukar semua. Tu je lah dia. Tak lama pun tukar. Kalau dah lah biasa buat, tak lama kan. Jadi kita masih jangkakan ini ada lagi struktur pembetulan. Masih lagi struktur pembetulan. Sebelum kita ada satu lagi ke atas. Mana lagi? Kalau kita jangkakan untuk gold tadi kan. Jadi gold juga akan dalam 3-4. Sama. Dan akan buat beli. Boleh tak long? Jangan. Gold tak ada sequence. Gold sideway. Sebab itu, bila nak trade dia, dah memang dia sideway. Kan? Sebab itu saya tak faham bila orang cuma trade satu instrumen. Benda yang tak ada trend, tapi dia cuba untuk trade dan katakan ini trend. Oh, tengah jatuh ke bawah. Ya, memang ke bawah. Tapi boleh tak trade dia? Tak. Trade dia bila dia ada sequence. Kalau nak trade juga, kalau tak tahan juga, memang tak tahan juga nak trade dia kan. Ada banyak lagi instrumen gold yang anda boleh trade. Stock gold, kalau siapa ada akses kepada ETF kan. Tapi itu bukannya something yang anda nak dagangkan. Ini sama dengan jangkaan untuk AU dengan NU tadi.
di mana dia punya fraktal kecil sikit. Ini adalah dalam minit ataupun satu hitam tu lah. Satu hitam, dua hitam. Okey, itu adalah untuk gold. Anda pun dah nampak gold kat sini. Sini ada 1618 kan? Apa maksud dia? Pian, anda dah nampak kan sini ada 16. Obviously dia 1618. Okey. Maksudnya extension berlaku dalam wave 1. Okey. Kalau extension berlaku, dia berlaku cuma salah satu daripada lekuk. Sama ada lekuk 1. Nak lukis macam ni. Ataupun lekuk 3. Ataupun lekuk 5. Jadi kalau 1 kita dah extend, 3 kita tak akan buat yang terlalu laju. Faham? Itulah maksud benda-benda ni. Jadi anda jangka mana satu anda dah extend. Satu, kalau anda dah extendkan 1, saya boleh extendkan 3. Kalau saya nak extendkan 3, 1 ni saya move ke atas ni. Tapi kat sini obviously ini adalah wave 1. Okey. Jadi kita akan extendkan, kita extend 1 kat sini, 2, 3 kita cuma akan buat paling jauh 1, 2, 3.6. 4, 5. Itu wave 3. Okey, jadi ini akan, structure ini akan menjadi apa? Structure ni. Ini akan jadi regular flat. Di mana dalam ni dijangka tak tembus bawah. Kalau ikutkan struktur semasa lah, itu kan jadi regular flat. Jarang berlaku untuk running sebenarnya. Kalau nak trade, saya tak minat gold langsung pada sekarang. Kalau nak dagang, this one. Flat settle. Masih ada peluang, masih ke bawah untuk bearish ni. Bila bearish $13, kita tunggu. Kalau gold ni berapa harga dia? 1,000 lebih. Kan? Kalau pakai akal yang jelas, trading yang sama, kenapa anda trade gold sedangkan ini lagi murah dan struktur dia sama? Yes, yes. Exactly. Jadi maksudnya dolar pun akan buat, sebab dolar buat ni, buat diagonal wave 5. Sebab itulah sekarang ni anda dapati market macam ni. Tak sesuai untuk H1 ke bawah punya trade. Tak sesuai. Anda akan kena macam ni, kejap macam ni. Kejap cantik masuk, pergi buat air, kan? Milo pun tak sempat letak, dia naik lagi. Dia turun ke bawah lagi. Tu yang anda sedang tengok sekarang. Gold ni cepat kaya. Bearish 5 tahun nak tunggu. Bearish 5 tahun. Letaklah 1,000 kat situ. Kan? Cepat sikit. Kan? Pakai leverage tinggi-tinggi. Pingsan. Ini tujuan saya nak kongsikan benda-benda macam ni supaya anda boleh turunkan leverage. Wassalam gini. Itu sebab dia, kan. Nak kaya jangan trade. Nak kaya masuk skim, kan. Plan C 16,000, 5,000 jadi berapa dah saya tengok tadi. 5,000 jadi 124,000 dalam masa 6 jam.
Apa benda lah. Scam. Habis nama saya. Puas lah. Buat report polis, penat dah. Okey. Jadi Barrick kita ada sequence ke bawah. Ini dah buka ke bawah. Satu tu break ya. Jadi kita dah ada sequence ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Syarat dia untuk WXY, A kat sini. Kalau anda pergi tengok dekat H1 ataupun H4, A kat situ. A kat sini. A kat sini kena ada H1. H1. A kat sini ada divergence. Ini. Yang A kat sini ada divergence. Ni ada divergence. A dia, ini ada divergence. Lesap dia cincin. Itulah. Cerita kongsi-kongsikanlah Pian. Bagi tahu, jangan percaya benda-benda pelik kan, skim macam-macam. So maksudnya dekat silver ni pun akan buat wave 4 dan buat wave 5. Sebelum bila US dollar lemah buat wave 2, ini 1, ini 2. Silver. Boleh tak trade dia? Tak. Silver dengan gold pada waktu ni sideways. Ni tak ada apa-apa. Nothing. Ni tak ada apa-apa. Boleh short, boleh long, tak ada. Arah dia ke bawah. Yes. Kita dah tandakan benda ni dari sini tau. Dari sini. Dari kawasan ni. Kita tandakan dia. Saya tukar dia sini ataupun sini. Ni. Bila dia break out ini last time kan. Waktu tu kita start lukis dia macam ni. Bukan baru hari ni kan. Siapa yang ada akses kat SIL, anda dah, ataupun dia punya ETF, anda berada dalam kotak dah tahu. SIL tu saya dah kongsi 2 tahun. Tunggu level correction semasa kan. Faham ya? Bukan sekarang saya kongsikan. Minyak kita jangkakan ini dah bermula. Boleh tak dia buat satu lagi high? Boleh. Kita cuma alihkan part kat sini. Kita ada cukup separation untuk katakan ini wave 3. Okay. So tak ada apa. Untuk nak dagangkan dia tak ada apa. Saya masih menunggu kepada company minyak. Bila ini buat correction, anda dagangkan kawan-kawan ni. Mana dia? Kawan-kawan ni berulang-ulang. Itulah. Ya, sendiri macam-macam. So kita dah nampak untuk minyak ini dah break out. Ini dah nampak something yang lain. Ini dah either ini wave 2 ataupun ni saya masih menjangkakan pergerakan ini. Okey, untuk Chevron, untuk Exxon. Okey, saya jangkakan dia pergerakan, dispergerakan. Sama, dia sama. Copper menunjukkan kekuatan US dollar. Okey, ini adalah wave 5 in progress. Nantilah adjust. Ini wave 5 in progress, copper. Jadi kalau nak trade, don't trade itu, trade ini. Beli yang ini. Lagi masuk akal. Faham tak? Copper. Boleh? Copper mahal. Siapa yang kata gold murah, tak apa bang, 0.01 lot. Try masuk copper. Try masuk copper. Dan baru tahu langit tinggi rendah kan. Ni. Nak bandingkan mahal dengan ni. Tujuan saya kongsikan apa instrumen lain yang anda boleh dagangkan supaya anda boleh turunkan leverage, turunkan risiko. Ni.
Faham? At least harga dia masuk akal, $30. Tak adalah beli kalau yang ni, aduh, kan? Dia senyum sikit, orang Kuching, orang Sarawak cakap tergisin kita. Faham? Tersengih. Tak dapat nak senyum lah. SLV pun adalah, SLV bukan adik. Dia salah satu daripada ETF juga dalam untuk silver. SLV, SLV, tapi struktur dia sama kan? Masuk SLV, jangan masuk SIL. Kalau nak pilih mana satu bagus, tengok AUM, tengok asset under management yang lebih tinggi. Maksudnya dia punya ni lebih tinggi. AUM. Kalau nak pilih antara mana-mana ETF, kalau anda nak pegang, anda tengok AUM yang lebih tinggi. Jadi dia lebih, dalam erti kata lain, lebih stable lah. Sebab market cap dia tinggi sikit. Saya lebih kepada price. Price masuk akal, saya beli. Price tak masuk akal, tak. Yep. Jadi tak dapat adik-adik. Okey? Cat dia sama. Cat dia kalau letak macam tu kan, print out, sama. Okey, Euro AUD. Ini nampak macam lain. Either ini kita dah mula untuk wave 2. Kalau ini dah jatuh, sebagai wave 2, then kita akan ada untuk dolar yang dah buat wave, dah habiskan wave 1. Tetapi ini saya masih dapat lukis dia sebagai wave 4 ending diagonal. Faham? Ini belum habis. Ini masih lagi dalam 3. Ini nampak dia punya stokastik ni. Ini wave 3. RSI dia pun wave 3. Tak ada divergence. Jadi ini 3, 4. Selagi dia tak pergi bawah daripada wave 2 dan 5. Okey. Itu adalah untuk untuk Euro AUD. Euro GBP kalau kita masih jangkakan kekuatan US dollar, Euro GBP masih menghala ke bawah. Okey. GBP AUD pun pullback sekarang. Kalau kita katakan ini wave 3, 4 ni tak boleh masuk 1. Kalau 4 ni masuk 1, masuk kepala 1, anda kena habiskan 3 kita macam ni. Faham? Dan ini 5, ini wave 4. Okay? Kalau kita ikut cerita lain tadi, ini bentuk dia. Kalau kita ikut cat-cat lain, 3, 4 kan. Maksud saya macam ni. 3, 4 kan. Jadi GAGN ni ini saya lukis lewat. GA dengan GN macam ni. Kita dalam wave 4. Dalam wave 4. Ini mungkin flat. Ataupun 3, 4 tak masih. Okey. Itu adalah GA. GN pun sama. Okey. Ini masih lagi wave 4. Okey. Ada soalan, jadi apa yang kita tengah tunggu? AUD US dollar kalau dia bounce wave 2 ni nanti bukan wave 4 ni, wave 2. Okey, yang kedua kita sedang tunggu NZD JPY. Mana dia? NZD JPY apabila ini berakhir dengan divergence, ini mungkin dah nampak divergence. Kalau anda nampak 1, 2, 3 dan trend line di sini break, then itu boleh
didagangkan. Jelas? Itu untuk shorter term. Untuk longer term, anda tunggu US dollar habis kekuatan dia. Saya mencari kepada UCAP bila US nak habis kuat. Ni kat sini. Belum. Ini pun break. Okey. Kenapa kita katakan dia masih ke atas? Ingat tak struktur ni tadi? Di UCAP. UCAP tak break. Tetapi struktur ini di AUD dan NZD break kan? Betul tak? Jadi maksudnya ada berapa lekuk sekarang ni dekat AUD US dollar? Anda ada 5. Faham tak? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi kalau kita kata ini correction, dia tak dapat 5. Dia kena 6, 7. Barulah dia dapat menjadi barulah dia dapat nak naik ke atas. Ya. Jadi maksudnya kat sini akan jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 3. Itu je. Dia sentiasa benda tu. Sentiasa kiraan itu. Kenapa saya tak tahu. Okay, jadi dia belum masanya untuk dia naik ke atas. Kalau ini naik ke atas macam ni, ini jadi X. Kita akan jadikan ini A, B, ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. A, ini B. Dan macam ni. Faham? Benda dia berulang-ulang. Saya ada buat satu YouTube punya ada buat few YouTube punya videos dan salah satunya menerangkan mengenai sequence ya. Dan video tu akan bersiri-siri sikit. Kita akan bahagikan dia kepada kiraan untuk motif dan kiraan untuk kolektif, dan itu akan diterbitkan ataupun diletakkan dekat insya-Allah dalam XM punya YouTube channel. Subscribe kepada channel YouTube XM di mana anda boleh tengok dia berulang-ulang nantilah. Tapi itu khusus untuk kita nak masuk kepada sequence chart insya-Allah bulan 4. Tapi tengoklah sebab ramai yang masih minta kepada Elliott Wave. Dia asas dia kepada Elliott Wave, tetapi Elliott Wave tu cuma marking. Saya pegang kepada sequence, bukan Elliott Wave. Elliott Wave anda boleh lukis apa saja. InsyaAllah itu nanti. Subscribe dulu dekat channel YouTube XM Malaysia. Pergi kat YouTube. Pergi kat YouTube. Lepas tu anda search. Sekejap Okey, pergi kat YouTube. Ni dia. Ini dekat YouTube XM Malaysia. Jadi banyak video Imran, ada video saya, Helmi yang dulu. Kita akan ada Siti Wani, Azni punya video nanti. Subscribe kepada ni. Ada banyak dalam tu. Okey, jadi banyak saya terangkan asas Elliott Wave dan nanti akan banyak video mengenai sequence chart dekat situ. Subscribe dia. Kenapa tak take down? Tak. Dia ada sentiasa situ. Bukan saya punya. Itu adalah XM punya. Indah hidup. Kimi dah tak pening-pening. Tak ada sakit-sakit pening sekarang ni, Kimi. Hopefully tak ada sakit-sakit pening. Kimi sampai sakit pening. Sebab itu je. Pada sesi hari Jumaat. Hari Khamis pun sesi saya agak pendek.
hari Jumaat pun agak pendek. Kita tengoklah kalau mana-mana yang ni. Kalau sempat hari Khamis, sebab besok dengan lusa kita akan cuti. Hari Khamis kita akan pergi yang lebih masa segmen pasaran, analisa pasaran, kita akan cerita yang lebih kurang sama. Bersama Irina dan juga Imran dalam Pick of the Week pada malam nanti. Jumpa lagi dalam labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Jumpa lagi pada sesi malam nanti. Jangan lupa bersama Imran dan rakan-rakan yang lain. Zul Razak dan Imran Zailani. Hai Zul, hai Imran, apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alright, jadi saya terangkan terlebih dahulu konsep rancangan Pick of the Week ni macam mana. Jadi untuk Pick of the Week kita akan ada dua segmen, di mana segmen yang pertama tu kita akan discuss, berbincang sama-sama dengan anda berkenaan dengan pasaran secara general. Kemudian untuk segmen yang kedua, Zul dan juga Imran akan pilih apa instrumen pilihan untuk dagangan minggu ini. Okey, jadi untuk segmen yang pertama ni Imran akan mulakan presentation terlebih dahulu dan Imran akan kongsikanlah discuss bersama dengan anda pasaran untuk minggu ni macam mana dan sebagainya, data tumpuan dan pilihan dagangan. Tapi sebelum tu Imran, kita play dulu transition weekly market outlook ni. Okey, silakan Imran. Okey, terima kasih. Jadi seperti yang Irina sebutkan tadi, ini adalah satu konsep yang baru ya. Jadi kita sebenarnya dalam Pick of the Week ini kita akan pergi lebih detail lagi daripada apa yang kita biasa buat dekat dalam Follow the Bull Show. Jadi dalam rancangan Pick of the Week kita akan pergi pertama sekali overview dahulu kepada apa yang sedang berlaku sekarang di dalam pasaran kewangan. Okey, ada perubahan fundamental dan sebagainya, dan kemudian bahagian kedua kita akan lihat dengan detail satu persatu dalam carta untuk melihat apakah peluang dagangan buat waktu yang terdekat ini. Juga yang paling terbaru ya, yang bagi saya yang kita tambahkan kepada rancangan inilah kita akan ada laporan perolehan pada tiap-tiap minggu yang kita akan highlightkan antara syarikat-syarikat yang besar yang akan membuat laporan dan adakah di situ adanya peluang dagangan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kepada apa yang sedang berlaku di dalam pasaran kewangan buat ketika ini ya. Jadi data yang terbesar, antara data yang terbesar terutamanya pada permulaan bulan, kita nak masuk ke dalam bulan kedua ni. Jadi minggu yang pertama biasanya apa yang akan diumumkan adalah data NFP ya, keadaan pekerjaan di Amerika Syarikat. Berapa banyak pekerjaan baru yang ditambah ke dalam ekonomi ya. Satu indikator, saya boleh katakan juga leading indicator ya untuk keadaan ekonomi Amerika Syarikat. Baik, jadi kalau kita perhatikan data lepas ya pada Disember, datanya lebih kurang dalam 200,000 pekerjaan non-farm yang ditambahkan ke dalam ekonomi. Decent number, tapi apa yang kita minat ialah kita nak lihat kepada perubahannya di bulan yang seterusnya pada bulan Januari. Belum keluar lagi, akan keluar pada hari Jumaat ini, dan dijangkakan, pasaran berjangkakan Januari akan menurun. Okey, pekerjaan yang dapat ditambahkan ke dalam ekonomi daripada 200,000 turun lebih kurang dalam 50,000 kepada 155,000 untuk bulan Januari 2022. Dan antara sebabnya adalah kita telah pun masukkan faktor Omicron ya, yang lagi sekali COVID akan tak berhenti, akan mengganggu kita punya pemulihan ekonomi ya. Tak terkecuali apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Jadi sekarang ni jika data yang keluar adalah data yang negatif, ia akan memberikan kesan, biasanya kesan yang buruk terhadap dolar Amerika Syarikat ya. Tapi kalau jika data yang keluar adalah data positif, maknanya jika data NFP lebih tinggi daripada 155,000 ataupun lebih tinggi dengan margin yang besar ya, lebih daripada jangkaan, apa yang kita boleh tafsirkan ialah Federal Reserve yang dah lama nak bertindak hawkish ya, nak bertindak agresif, ada green light. Sebarang data-data yang positif kepada ekonomi Amerika Syarikat akan memberikan lagi ruang kepada Fed untuk mengetatkan polisi kewangan. Kerana tujuan utama ialah sebenarnya untuk mengawal inflasi yang seperti kita tahu pada 2021 adalah tahun inflasi ya, inflasi yang tertinggi dalam rekod untuk kebanyakan negara. Antara caranya adalah dengan kita melihat Fed lebih kepada hawkish, menurunkan
menaikkan kadar faedah untuk menyejukkan semula ekonomi supaya tidak overheat. Baik. Dari segi NFP. Sekarang kita lihat pula kepada sentimen Federal Reserve. Apa yang sedang dirancangkan ataupun apakah yang akan dilakukan oleh Federal Reserve. Jadi kita lihat kepada pengerusi Jerome Powell. Jadi sekarang ni pasaran telah pun menjangkakan peningkatan kadar faedah yang pertama untuk Amerika Syarikat akan bermula seawal bulan Mac 2022. Okey, tapi kalau melihat kepada data yang lebih positif, jika data ekonomi lebih positif maknanya NFP meningkat, NFP tinggi, ataupun GDP pun dah semakin pulih dan sebagainya, mungkin Fed akan bertindak lebih agresif. Pada awalnya, mereka ingin membuat lebih kurang 4 kali peningkatan kadar faedah, tapi boleh jadi lebih bergantung kepada data-data ekonomi. Okey, jika kebanyakan data-data ekonomi adalah data-data yang positif, kita boleh menjangkakan Fed akan meningkat sebanyak 0.5% ataupun 50 basis point, satu peningkatan yang agak agresif ya. Biasanya dia akan menaikkan sebanyak 0.25 saja. 0.5 maknanya lompat 2 langkah untuk menunjukkan betapa agresifnya Fed dalam menjadi hawkish. Okey, dan beberapa penganalisa ekonomi dan beberapa bank juga telah menjangkakan Fed akan lebih agresif berbanding dengan apa yang dijangkakan pada awal. Itu apa yang berlaku dari segi overview, dan ini semua akan memberikan kesan yang paling utama ialah kepada, bagi saya, kekuatan USD. Jika data positif, kadar faedah ditingkatkan, secara mekanismenya USD sepatutnya akan menjadi lebih kuat. Okey, baik, itu dari segi ekonomi secara menyeluruh. Kita pergi pula kepada pasaran saham. Okay, jadi pasaran Amerika Syarikat, pasaran saham kita perhatikan awal tahun dah berlaku satu pergerakan yang bagi saya pergerakan yang signifikan ya. Kita lihat apa yang berlaku pada indeks S&P 500 sejak awal tahun 2022. Kita lihat apa yang berlaku ialah kita dah pun melihat kepada kejatuhan, sedikit koreksi dalam 9% daripada kita punya recent high. Dan koreksi yang lebih besar berlaku pada indeks Nasdaq 100 yang majoritinya adalah syarikat-syarikat teknologi mengalami koreksi sebanyak 15%. Satu koreksi yang signifikan. Kalau dah masuk 20% dah mula ke arah bearish market, tapi belum lagi, baru 15%. Kenapa Nasdaq jatuh lebih? Kerana diwakili oleh kebanyakannya syarikat-syarikat teknologi. Seperti yang kita lihat, syarikat-syarikat Google, Facebook, Amazon, bukan Facebook, Meta, Google, Netflix, kebanyakannya semua jatuh ataupun mengalami koreksi yang signifikan, menyebabkan Nasdaq juga bergerak ke bawah. Baik. Sekarang apa yang kita nak fokuskan dalam Pick of the Week ialah apakah syarikat-syarikat ini akan melaporkan laporan perolehan buat minggu pertama Februari ya. Jadi ada dua nama yang besar, iaitu Alphabet, syarikat Google, Selasa esok akan melaporkan perolehan, dan yang kedua ialah syarikat Amazon. Ini pun menarik kerana syarikat Amazon ni mungkin akan banyak terganggu disebabkan gangguan supply chain yang sedang melanda sekarang ni, terutama syarikat seperti Amazon akan terlibat. Jadi kita menarik nak lihat apakah laporan yang akan dikeluarkan, adakah lebih baik ataupun lebih buruk daripada jangkaan pada hari Khamis ni untuk Amazon. Dan seperti yang kita lihat apa yang berlaku pada Nasdaq ya, syarikat-syarikat teknologi rata-ratanya sedang mengalami penurunan, berlaku koreksi. Antara sebabnya adalah kenapa? Saham-saham teknologi adalah saham-saham growth ya. Dan lawan kepada saham growth adalah saham-saham value. Jadi dalam kondisi ataupun environment di mana Fed lebih hawkish ataupun kadar faedah ditingkatkan, saham-saham growth akan kurang perform berbanding dengan saham-saham value. Pelabur dan pedagang akan lebih favor kepada saham-saham value seperti bank ataupun syarikat-syarikat energy untuk environment hawkish. Itu satu. Dan kalau kita lihat, jika apa yang berlaku pada Alphabet dan Amazon, jika mereka melaporkan laporan yang negatif, kita dah perhatikan syarikat teknologi yang melaporkan laporan yang negatif dia akan dihukum oleh pelabur dengan set off. Ini yang berlaku pada baru-baru ini yang berlaku pada Netflix. Laporan negatif berlaku set off yang agresif.
JP Morgan, laporan negatif berlaku sell off yang agresif, dan juga Tesla, laporan negatif berlaku sell off. Jadi kita kena berhati-hati jika kita nak trade Alphabet dan juga Amazon. Kita kena lihat kepada data yang keluar dahulu, barulah kita trade. Kita dasarkan untuk trade reaktif berbanding dengan kita nak trade proaktif untuk laporan perolehan. Baik. Okey, saya ada masa lagi ke Zuli? Boleh saya teruskan lagi? Ada saya nak cover oil yang. Ada 40 saat. Sekejap saya nak sentuh tentang pasaran komoditi. Okey, jadi minyak kita perhatikan tahun ni kalau saya buka carta ya. Minyak dah naik sebanyak 15% tahun ni kenaikan harga minyak ya, dan dia punya kenaikan ni sebenarnya bukan saja oleh inflasi, tapi apa yang berlaku dari segi konflik dan juga OPEC ya, apa yang berlaku di OPEC. Okey, jadi minyak ni memang sangat penting untuk semua ekonomi. Setiap aktiviti komersial memerlukan minyak. Jadi maksudnya harga minyak naik, kita boleh jangkakan harga makanan, gas, pakaian, perfume untuk Zuli semua akan naik harganya. Dia betapa pentingnya impak harga minyak. Chanel dah naik, Dior dah naik. Okey, tapi bukannya sebab inflasi, tapi disebabkan konflik Russia-Ukraine dan juga permainan politik OPEC Plus ya, juga mainkan peranan penting kepada kekuatan harga minyak. Okey, jadi dari segi politik kita dah sentuh pada follow the blue show yang lepas ya, apa yang berlaku di Ukraine dengan Russia. Jadi kita tak perlu nak bercerita lebih kat sini. Okey, tapi yang menariklah apa yang akan berlaku oleh kumpulan OPEC Plus. Okay, kalau kita perhatikan, setiap kali OPEC Plus berjumpa saja akan berlaku pergerakan yang rancak pada pergerakan minyak ya. Jadi kita boleh simpulkan di sini bahawa setiap perjumpaan OPEC adalah peluang untuk ahli-ahlinya menggerakkan harga minyak sama ada ke atas atau bergantung kepada sentimen pada ketika. Jadi kita boleh menjangkakan akan berlaku pergerakan yang signifikan pada carta minyak setelah selesai perjumpaan OPEC yang akan berlaku pada 2 Februari ini, lagi 2 hari ya. Okay, kita boleh jangkakan pergerakan yang besar, dan kita akan lihat nanti dalam segmen kedua apa yang kita boleh lakukan untuk in anticipation of a big move. Baik. Okay, dan satu lagi saya nak tekankan di sini bahawa sekarang inventory minyak berada dalam keadaan yang sangat cukup makan ya, maknanya bekalan cukup je nak cover permintaan global. Okay, dan kebanyakan negara dah pun inventory-nya betul-betul dah di-book oleh permintaan, kecuali Saudi Arabia dan juga UAE. Sebarang gangguan kepada Saudi Arabia dan UAE maknanya dunia akan hilang akses minyak. Apabila dunia hilang akses minyak, maknanya margin dah tak ada, buffer dah tak ada, boleh menyebabkan gangguan yang besar dan boleh menyebabkan harga minyak terus meningkat. Itu adalah satu tailwind risk ya, yang mungkin berlaku. Baik, okey, jadi saya dah tak mau ambil masa banyak lagi. Saya serahkan semula kepada Irina. Ini adalah overview. Okey, serahkan semula kepada Ira, dan kita akan bincangkan nanti tentang satu persatu apa aset yang kita untuk dagangkan. Alright, thank you Imran. Kejap lagi kita akan sambung segmen kedua dengan lebih details lagi apa pilihan, instrumen pilihan Imran untuk dagangan minggu ni. Sekarang ni kita nak dengar pula pandangan daripada Zul untuk apa yang kita boleh jangkakan daripada pasaran minggu ini. Silakan Zul. Okey, bagi saya apa yang sedang berlaku pada sekarang ni dalam struktur harga, secara jangka besar ya, kalau kita lihat kepada purata pergerakan untuk indeks menunjukkan tahunan punya kenaikan adalah sekitar 8% kalau kita ambil Dow Jones, kalau kita ambil S&P 500 setahun kenaikan dia 8% lebih kurang ya. Dan ada tahunnya dia akan jatuh kejatuhan sebanyak 15% lebih kurang dalam setahun, tempoh di antara 1 ke 3 tahun sekali, dan tiap-tiap tahun akan ada beberapa kali jatuh 5%. Okey. Kalau tanya saya tak pernah nampak pasaran saham ni bearish. Kalau kita ambil cycle yang besar sebabnya chart dia ke atas. Itu adalah untuk kita ada correction. Jadi kalau saya nak sebut bearish, bermaksud kita melukis ke bawah dalam skala yang lebih besar. Maksud saya time frame daily ke atas ya. Of course
apa yang berlaku sekarang ni memberikan kita peluang kejatuhan seperti yang Imran sebut tadi kepada sektor teknologi. Semua ini memberikan kita peluang untuk masuk balik pasaran kalau kita miss apa yang berlaku pada Mac 2020 apabila pasaran saham jatuh akibat COVID-19 dan kita ada kenaikan. Dan apa yang saya nampak dekat pergerakan ataupun struktur untuk indeks-indeks utama sudah mencapai certain index, contohnya seperti DAX, Germany 40, dan juga kepada FTSE 100 menunjukkan pergerakan semasa struktur pembetulan dah tamat. Tapi tak ada confirmation untuk kita katakan dia nak ke atas, tetapi struktur menunjukkan ini yang saya maksudkan. Kalau kita lihat kepada contohnya struktur di DAX, jadi apa yang saya lihat adalah koreksi semasa telah mencapai paras sokongan, dan kita lihatlah untuk confirmkan dia habis, dia kena break higher high dekat sini. Jadi sekiranya ini break ke atas, itu adalah continuation untuk kita lihat pergerakan penerusan kepada struktur sejak daripada bulan lebih kurang dalam bulan 11 kalau kita lihat kepada kepada bulan 11 lah untuk DAX ni dan juga apa yang kita lihat kepada indeks yang lebih lemah seperti dekat Nikkei juga dah sampai kawasan support dan reacting daripada situ. Bagaimanapun, adakah koreksi semasa ni tamat? Certain index agak bercampur seperti Nikkei, seperti dekat DAX ni, dekat Frankfurt dah sampai area support dan reacting dari situ. Tetapi kita ada indeks-indeks seperti Nasdaq yang disebut oleh Imran tadi, dibentuk oleh kebanyakannya sektor teknologi, dia tak ada financial, itu beza dia. S&P 500, Dow Jones, Russell dan lain-lain tu dia ada banyak syarikat, ada bank, ada apa. Yang dekat Nasdaq ni dia tak ada financial, itu perbezaan utama dia. Jadi kalau tanya saya, struktur sekarang dijangka melengkapkan satu lagi struktur ke bawah. Kalau kita nak tandakan dia sebagai movement dalam 3 wave, jadi dia perlu melakukan satu divergence lah. Kalau kita katakan ini adalah satu struktur yang kita sebut sebagai struktur flat dalam Elliott wave. Jadi satu lagi pergerakan ke bawah sebelum kita ada pergerakan penerusan ke atas. Jedi, Zul, untuk trade stock dalam XM ni boleh sell tanpa beli dulu ke atau kena beli? Kalau CFDs anda boleh buat apa saja. Kalau anda masuk share, kalau tanya saya, simple. Kalau share saya nampak cuma position buy. Itu saja kalau tanya saya. Sebabnya kalau dia nak pergi ke bawah, paling dia pergi kosong. Kalau dia nak pergi ke atas tak ada limit. Jadi kalau tanya saya lah, any shares saya tak nampak any position untuk sell. Kalau kita nak sell share, saya lebih sell untuk yen. Yen pair, pasangan yen. Jadi itu pandangan saya. Dekat XM anda boleh short. Anda boleh short. Tak ada masalah. Dia kalau CFDs contract tak ada masalah. Okey, jadi saya masih nampak satu lagi kelemahan untuk indeks, dan ini adalah disebabkan pergerakan semasa lebih dipengaruhi oleh dolar Amerika Syarikat, dolar AS dalam bahasa Malaysianya, atau kita ni panggil US dollar lah. Di mana saya masih nampak sekurang-kurangnya satu lagi kekuatan US dollar sebelum kita menghabiskan pergerakan semasa. Jadi satu lagi, dan pergerakan ini kena berakhir dalam divergence. Itu dah terbentuk, cumanya di time frame yang lebih kecil, struktur semasa ni masih belum lengkap. Saya masih lagi melihat ke atas, di mana semasa ni belum ada divergence yang jelas. So kalau kita katakan ini adalah satu struktur yang struktur motif, dia kena berakhir dengan divergence.
dan di sini pun akan ada divergence lah. Jadi saya masih nampak kekuatan US dollar, saya masih nampak satu lagi kelemahan untuk indeks sebelum kita ada pergerakan yang lebih besar menghala ke atas. Apa peluang dagangan kita akan bincangkan dalam sesi kedua kita nanti. But kita tengok dulu overview kepada contohnya kepada pergerakan yang kita nampak untuk Japanese yen, terutamanya against US dollar JPY di mana pada sekarang structure sekarang berada dalam zon rintangan, berada dalam zon rintangan, dan saya melihat kepada disebabkan dari jangkaan untuk satu lagi kekuatan US dollar, ini membenarkan untuk US dollar JPY membuat satu lagi pergerakan ke atas. Itulah yang saya nampak sekarang lah. Saya tak short index, nak short pergi short yen pair. Hadam dah. Dah hadam lagi ni. Jadi itulah. Kalau tanya saya apa yang saya nak dagangkan untuk minggu ini, lebih kepada shorter term play. Lebih ni sebabnya kita berada dekat hujung trend untuk indeks. Kita masih ada pergerakan yang dipengaruhi oleh US dollar, maksudnya pergerakan pasaran akan lebih volatile, masih lagi volatile, tidak menunjukkan arah yang jelas disebabkan oleh lebih kepada dolar. Sekiranya yen melemah ataupun mengukuh dan kita nampak indeks mempunyai pergerakan berarah, dan kita akan nampak satu pergerakan yang lebih smooth lah, lebih jelas lah. Kita tengok structure pun cantik, Kalau kita nampak US dollar, ni rupa dia. Itulah US dollar JPY. Kita nampak untuk indeks pun sama, di mana kita melihat kepada pergerakan yang korektif. Inilah pergerakan korektif. Jadi itu yang saya lihat secara jangka panjang, secara besarnya, di mana saya melihat kepada pergerakan korektif di dalam pasaran dan indeks hampir nak menamatkan pergerakan correction. Saya juga nampak untuk pasangan yen masih lagi dalam struktur korektif, lebih dipengaruhi oleh pergerakan US dollar. Boleh tak indeks naik ke atas, yen pair jatuh ke bawah? Boleh, hanya jika US dollar kuat. Euro US dollar jatuh lebih banyak daripada UJ naik. Jadi kalau itu berlaku, kita boleh ada Euro JPY yang ke bawah. Tetapi pergerakan dia lebih tak berarah, lebih tidak menentu, lebih volatile, dan dagangan yang dipilih adalah lebih shorter term, sehinggalah US dollar menghabiskan pergerakan dia, dan pada waktu itulah kita akan nampak yen melemah. Kita akan ada, maksudnya pasangan yen akan naik, kita akan ada indeks yang meneruskan struktur dari Mac tahun 2020 ataupun September ataupun November daripada 2020. Itu yang saya nampak untuk semasa. Jadi Irina. Okay, jadi thank you Zul, thank you Imran. So habis dah segmen pertama kita. Kejap lagi kita nak kongsikan banyak lagi peluang dagangan dan apa instrumen pilihan untuk dagangan minggu ni. Tapi sebelum tu kita akan berhenti berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Ruang Lanjutan Melayu. Kembali ke rancangan istimewa Peak of the Week. Peak of apa? Rancangan istimewa yang pertama kali diadakan pada tahun ini, bulan ini. Tadi first segment tadi kita dah habis dah. Kedua-dua instructor dah beritahu apa jangkaan untuk pasaran minggu ini. Jadi sekarang ni kita nak masuk kepada segmen yang kedua, di mana kita akan go dengan lebih detail sebahagian apa peluang dagangan dan apa instrumen pilihan untuk dagangan minggu ni. Jadi jangan tanpa membuang masa, kita boleh teruskanlah dengan presentation daripada Imran. Silakan Imran. Okay, terima kasih. Jadi seperti Zuri mention tadi tentang opportunity apabila ada berlaku koreksi dalam indeks. Maknanya sekarang ni saham-saham yang dulu yang mahal, sekarang ni ada diskaun sikit lah. Diskaun sikit, dan also posisi yang lebih baik untuk kita memasuki dan membeli aset tersebut. Jadi kalau kita perhatikan pada benchmark indeks S&P 500, we can say that dia dah ada form of support sekarang. Okay, kita perhatikan sekarang dah ada form of support, dan dia punya area tu
sama level dengan support yang dulu. Selagi support ni dihormati, kita boleh membuat andaian bahawa mungkin ini adalah satu lokasi yang baik untuk kita buy the dip. Tapi kita lihat kepada indeks yang betul-betul terkesan dengan koreksi yang baru-baru ini berlaku ialah pada indeks Nasdaq. Yang majoriti adalah syarikat-syarikat teknologi dan majoriti syarikat-syarikat teknologi adalah syarikat-syarikat growth yang kurang berprestasi baik di dalam situasi kadar faedah yang ditingkatkan. Baik. Okey, jadi Nasdaq jatuh 15%. S&P tadi 9%. Jadi adakah kita berada di dalam zone buy the dip? Kita lihat. Sekarang ni kalau kita lihat pada Nasdaq pun dah mula membentuk support zone di area sini. Support zone yang kita perhatikan, support zone dahulu sini adalah sebenarnya rintangan kalau kita perhatikan dalam analisa teknikal. Rintangan sebelum yang berjaya ditembusi boleh menjadi sokongan di masa hadapan. Itulah yang mungkin sedang berlaku sekarang. Jadi kalau sokongan ini dihormati, kita dah mungkin boleh mencari peluang-peluang yang baik untuk kita buy the dip. Okay, dan apa yang berlaku pada minggu ni, ada dua syarikat yang akan memberikan laporan perolehan yang kita dah sebutkan tadi, syarikat Alphabet ataupun Google dan juga syarikat Amazon. Jadi kita perhatikan kepada saham Alphabet dan juga saham Amazon. Pertama kita mulakan dengan saham Alphabet Google. Okey. Jadi ini adalah saham Google. Kita perhatikan dalam beberapa minggu yang lepas dah membentuk satu descending channel membentuk satu descending channel, membentuk lower high lower low hinggalah ke hari ini. Tapi sekarang kita perhatikan dia dah mula membentuk dasar dan pada masa yang sama indeks S&P 500 dan juga indeks Nasdaq dah membentuk dasar dan kebetulan akan berlaku laporan perolehan pada hari Google hari esok Zuri tak silap saya. Google esok akan melaporkan laporan perolehan. Okey, berapa banyak sales, berapa banyak keuntungan yang dijanakan dan macam-macam lagi data-data makroekonomi yang akan menggerakkan harga pasaran. Jadi seperti biasa apabila akan dilaporkan laporan perolehan akan berlaku kerancakan pergerakan harga. Tapi hati-hati, mana-mana laporan perolehan itu adalah 50-50 kita tak boleh nak menjangkakan harga akan naik ataupun turun. Kita nak jangkakan data apa yang akan keluar. Jadi apa kita boleh buat? Kita kena bersedia setelah data itu keluar kita tahu nak bertindak bagaimana. Jadi sebarang data-data yang positif bagi saya adalah sebenarnya satu peluang yang baik untuk kita buy the dip. Jika ada sebarang data positif seperti keuntungan lebih jangkaan, jualan lebih jangkaan dan sebagainya. Okey, itulah satu peluang buy the dip dan saya dah labelkan beberapa arah-aras yang menarik untuk kita letakkan sasaran harga. Okey, aras pertama, di sini kedua ataupun kita boleh buat cara Fibonacci. Di mana kita lihat di manakah aras yang berpotensi menjadi aras rintangan. Terbalik, maksudnya daripada atas ke bawah. Okey. Ini boleh menjadi kita punya guideline di manakah kita nak letakkan aras untuk kita tutup posisi dagangan ataupun di manakah aras untuk kita membuka posisi. Tapi hati-hati kerana jika berlaku data negatif, data negatif boleh berlaku. Dan jika ia berlaku, kita lihat apa yang dah terjadi pada saham seperti Netflix, saham seperti saham tadi yang jatuh tadi, Tesla Tesla juga ada berlaku sell off. Akibat data yang negatif berlaku sell off yang agresif. Itu juga boleh berlaku kepada saham Google kerana pelabur akan punish sebarang data negatif dalam keadaan sekarang ini Dan tambah-tambah lagi saham teknologi rata-ratanya dalam valuasi yang sangat tinggi. Jika berlaku sell off akan berlaku dengan agresif. Jadi kita kena bersiap sedia untuk kedua-dua possibility. Kalau data positif bagus, peluang yang baik untuk buy the dip. Kalau data negatif, kita tunggu dulu, kita pulang balik ke carta ini di hari yang lain untuk menunggu posisi yang lebih baik. Untuk seperti yang disebutkan oleh Zuli, saham ni kita sebenarnya kalau boleh tak nak short, kita nak buy and then kita nak hold as long as possible. Itu adalah kita punya game untuk saham. Jadi sekarang ni, siapa yang terlepas macam Zuli kata, yang terlepas pada pergerakan bull sejak 2020 Mac, ini mungkin kita punya second chance lah. Ini mungkin encore. Jika kita dapat sebarang data yang positif untuk saham Google. Jadi perkara yang sama juga untuk Amazon. Amazon lagi agresif. Dia punya koreksi berbanding dengan Google. Jadi kalau kita sekarang kita lihat, dah pun berbentuk dasar.
Okey, sekarang apa yang boleh menggerakkan harga? Yang terdekat adalah laporan perolehan. Okey, jadi sebarang laporan yang positif bagi saya adalah satu pemangkin yang baik ya untuk kita buy today. Tapi awas, sebarang data yang negatif boleh menyebabkan ada lagi aggressive sell-off berlaku. Terutama yang macam saya sebutkan tadi, syarikat yang valuasinya terlalu tinggi. Dan rata-rata syarikat teknologi, valuasinya ataupun valuationnya adalah valuation yang sangat tinggi sekarang ini. Okay, jadi itu saya punya opinion untuk dua saham untuk sebagai kita punya watchlist lah ya untuk dalam minggu ni. Dan saya nak lihat pula sekarang ni kepada minyak. Okay, kita dah sebut tadi tentang apa yang berlaku. Harga minyak dah naik 15%. Okay, sejak awal tahun ini. Naik 15%, tapi bukan disebabkan oleh inflasi tapi disebabkan oleh konflik yang berlaku di sekeliling. Okay, sekarang yang terdekat ni apa yang boleh mempengaruhi harga minyak ialah meeting OPEC Plus. Minyak akan berlaku pada 2 Februari ini. Okay, jadi kita dah lihat tadi dalam meeting OPEC Plus macam-macam boleh berlaku. Kalau bergaduh sama sendiri, masing-masing nak tunjukkan masa, okay, masing-masing tak nak lepaskan market share. Jadi, apa yang kita boleh bersedia sedia untuk keadaan itu ialah kita lihat pada carta sekarang. Kita lihat walaupun sekarang ni harga minyak membuat high-high, tetapi relative strength index RSI tidak membuat high-high. Sekarang kita ada bearish divergence ya. Jadi dua bearish divergence ni boleh memberikan kita amaran bahawa berlakunya pembetulan harga minimum ataupun maksimum berlaku pertukaran trend. Jadi kita ambil assumption yang konservatif, itu pembetulan harga. Jadi jika berlaku pembetulan harga, saya berminat untuk short ya, tapi untuk jangka masa yang pendek saja sehinggalah ke aras lebih kurang sini. Dan saya akan keluar jika pembetulan harga berlaku. Okay, dah hati-hati kerana kita akan sentiasa expose dengan risiko politik ya. Itu boleh berlaku pada bila ini adalah antara medium risk punya trade ya untuk oil ni, untuk kita ambil pergerakan koreksi short. Okay, dan kita bagi saya daripada aras sekarang hinggalah ke aras 75 USD, okay, saya dah keluar dah. Jika berlaku bearish punya correction disebabkan oleh divergence dan momentum yang melemah kepada pergerakan ini. Okay, baik. Jadi saya ada satu lagi aset yang saya berminat, iaitu yang saya dah follow ya sejak rancangan Follow the Bull Show, iaitu Australian Dollar Japanese Yen. Okay, saya berpendapat bahawa Japanese Yen ada kekuatan sekarang akibat ada sedikit sentimen risk off, tapi ini bukan risk off yang konvensional ya. Kenapa? Kerana USD masih kuat. Okay, jadi ini bagi saya adalah pra risk off. Okay, tapi apa-apa pun saya melihat kepada kekuatan yen, saya lebih bias kepada long yen. Oleh itu saya ambil pair Australian Dollar Japanese Yen dan saya menjangkakan pergerakan ke bawah ini akan berterusan. Kalau saya zoom in kepada carta H4, baik, saya follow dari itu daripada sini ya, masa harga di sini lagi saya dah follow. Sekarang dia dah berjaya melepasi aras rintangan yang signifikan ini. Okey, dan sekarang ia sedang menguji arah sokongan di sini. Kalau kita zoom out, arah sokongan ini adalah arah sokongan yang sangat penting kerana ia telah pun diuji beberapa kali. Dan kalau kita perhatikan pergerakan uptrend ni, kalau kita buat Fibonacci, ini adalah aras 61.8%, aras yang penting dan signifikannya. Jika aras ni berjaya ditembusi harga, okay, saya menjangkakan akan ada pergerakan ke bawah yang lebih besar. Okay, jadi saya punya view untuk Australian Japanese Yen masih lagi bearish. Okay, dan kita ada masih lagi ruang untuk ke bawah dan mungkin target yang terdekat adalah target pada harga 78. Ia adalah target yang terdekat. Okay, itu saya punya opinion. Okay, sorry Zuli, saya dah ambil masa. Saya serahkan semula kepada Irina untuk teruskan. Alright, thank you Imran. Okay, tak apa kalau ambil masa tak apa, sebab Zul esok ada, bukan esok lah, nanti hari Khamis nanti Zul boleh sambung masa sesi dia. Okay, so silakan Zul untuk berkongsian Zul. Silakan. Okey, jadi saya masih melihat sekurang-kurangnya satu lagi ya, lekuk ke bawah untuk indeks. Dan tapi ini bukan maknanya kita nak short index, tak. Saya mencari peluang untuk long index, tetapi pergerakan hendaklah break ke higher high, bukan higher high di sini, sebaliknya higher high di sini ya. Saya nak higher high berkenaan break dan kita ada satu retracement dan breakout berkenaan hendaklah dalam pergerakan motif. Maksudnya
struktur dia senang nak tengok, lebih kurang macam ni lah dan berakhir dengan divergent seperti yang anda nampak dekat sini. Jadi saya nak struktur yang sama dan breakout. Then saya akan mencari peluang untuk nak long sekiranya itu berlaku. Itu adalah untuk indeks dan terutamanya dua indeks yang saya berminat adalah kepada DAX. Jika kita ada breakout ke atas, itu adalah lebih kepada jangka panjang. Lepas ni kita cerita apa yang minggu ini Ini belum lagi. Ini adalah carta dekat daily. Jadi kalau nak berlaku benda tu mungkin dalam seminggu, 2 minggu ke depan. Belum lagi selagi itu belum berlaku, kita mungkin ada lagi pergerakan ke bawah. Jadi indeks saya belum lagi nampak arah jelas dia. Cumanya saya berminat untuk long hanya jika ada confirmation pergerakan breakout ke atas, ada higher high dan kita tunggu higher low. Itu belum berlaku sekarang Kita baru saja ada satu higher low satu low dekat sini, belum ada higher low So itu belum menunjukkan trend lah, siri pergerakan sebaliknya, kalau kita untuk mingguan punya trade, saya masih berminat kepada New Zealand dollar JPY. Kalau Imran tadi NZD JPY ni dia punya adik-beradik lah di mana kita dah ada struktur pembetulan yang tak lengkap. Maksud saya tak lengkap di sini adalah kita masih ada, kalau kita ambil Fibonacci retracement extension kalau kita lihat kepada struktur semasa ni, kita dah ada high, kita dah ada low, kita dah ada lower high, kita dah ada lower low. Kita dah ada benda tu. Kita dah ada siri structure yang saya kategorikan sebagai tak lengkap. Idea dia adalah sama jarak. Jadi apabila pergerakan semasa ni dalam satu structure yang sedang menunjukkan divergence sekarang, sekiranya ini berlaku, sekiranya pergerakan itu berlaku, ia memberikan saya peluang untuk nak ikut balik arah pasaran ke bawah. Ini adalah untuk short term play Apa yang anda tunggu adalah berlakunya correction Sekarang ni belum sekarang ni belum. Ini adalah dekat H4. Mungkin dalam minggu ini sekiranya anda nampak satu pergerakan yang jelas dalam 3 ataupun 7 lekuk untuk kita short balik NZD JPY. Kenapa saya tak pilih AUD JPY? Sebabnya low di sini, AUD JPY tadi yang AUD JPY kejap. Antara dua itulah Kalau kita tengok AUD JPY, struktur dia ini belum break. Ini yang ini NZD JPY tadi break kepada low ini. Jadi kita dah ada siri pergerakan berkenaan AUD JPY masih lagi, kalau dalam sistem saya lah, dalam sistem Imran lain, ini masih lagi belum lagi membuat high. Ini adalah high, low, lower high. Ini belum ada lower low. Jadi trend tu belum ada. Hanya jika ini break then bounce, itu akan memberikan saya satu setup untuk saya short Jadi kalau itu berlaku untuk AUD JPY, don't get me wrong, arah dia saya setuju dengan Imran ke bawah. Cumanya instrumen yang lebih bagi saya lebih lemah lah adalah NZD JPY yang sama jiran rumah sebelah dia, di mana AUD JPY tadi di sini sahaja, dia tak sampai lagi Sebaliknya NZD JPY dah tembus ke bawah. Jadi kalau ini membuat correction, ni bagi saya antara dua tu lah. Ini pun ini adalah satu struktur yang dah buka lah ke bawah. Itu adalah untuk mingguan. Satu lagi adalah kepada AUD US dollar instead of AUD JPY. AUD US dollar, kalau kita lihat struktur yang Imran, struktur AUD JPY, anda ambil AUD US dollar letak sebelah-sebelah, dia lebih kurang sama Kalau kita lihat struktur ini, struktur ini pun dah buka. Macam mana kita tahu ini adalah penghubung ataupun konektor dia?
Itulah sebabnya saya gunakan RSI di sini ya, menunjukkan struktur ini dah habis dan kita dah ada paras lantunan ya. The thing is, dia dah buka ke bawah. Kita dah ada high, low, lower high, lower low, dan kita ada lower high dan break sekali lagi lower low. Jadi sekiranya terdapat pergerakan pantulan di hourly H4, H1 hanya jika struktur semasa ni dibetulkan ya. Sekarang ni tak ada divergence lagi. Jadi saya nak lihat satu divergence, maksudnya saya melihat satu lagi ke bawah dan pergerakan pantulan ini memberikan kita ruang untuk nak short. Ya. Level dia saya tak dapat nak kongsikan sebab pembetulan ini belum berlaku. Saya masih melihat sekurang-kurangnya satu lagi kaki ke bawah sebelum kita buat pantulan sekurang-kurangnya 3 wave untuk ikut balik ke bawah. Saya harap ini jelas. Kalau buah satu sudah matang, satu lagi masih mentah. Hampir. Dia yang mentah tu hampir nak matang juga. Sungguh hampir. Dia dah buka tapi arah dia yang Imran sebut tadi adalah ngam. Cumanya sistem Imran memberikan dia, kena faham ada different sistem lah, itu saja. Tak dengar. Okay, sorry. Ini day trader setup betul? Sistem Imran lain. Sistem yang Imran gunakan tak sama. Jadi sistem saya kena tunggu breakout. Kepada yang sabar menunggu, sistem saya. Yang tak sabar menunggu, sistem Imran. Itu dia kan. Kan sabar tak sabar, agresif dan konservatif. Konservatif. Saya agak konservatif. Ini Zul, orang yang berumur dia biasanya akan lebih konservatif daripada orang yang muda-muda akan lebih agresif. Betul. Dia makan garam terlebih. Saya nak tengok yang ni lah. Saya nak tengok satu divergence berlaku. Sekali tak ada divergence. Saya nak tengok satu divergence sebagai confirmation ini adalah breakout dalam motif. Ada lagi ke bawah. Jadi saya nak tengok satu divergence sebelum kita tunggu pergerakan ke bawah. Mungkin ramai nak tanya gold ke mana. Kalau tanya saya, gold tak ke mana. Semasa saya masih jangkakan gold ke bawah, tetapi secara besarnya ini sideways. Ia boleh lonjak ke atas, dia boleh ke bawah, tetapi disebabkan saya masih menjangka untuk kekuatan US dollar dengan kenaikan kadar faedah, gold ni kita simpan, dia tetap besi, dia tetap gold je. Dia tak ada kadar faedah. Jadi apabila kadar faedah menaik, itu boleh menyebabkan pelabur lebih memilih kepada instrumen yang mendatangkan faedah kepada simpanan. Contohnya kepada saham-saham yang memberikan dividen. Sebab itu yang growth tech sector ni jatuh sebab kebanyakannya tidak memberikan dividen. Kebanyakannya lah. Dan juga low cap, yang saham-saham yang murah, tak memberikan dividen. Itu dua yang jatuh teruk lah. Jadi kalau tanya saya, gold hala tuju dia ke bawah untuk semasa, cumanya dalam sistem saya tidak memberikan sebarang tempat untuk saya nak masuk. Saya masih menjangkakan kekuatan US dollar. Apabila US dollar mula melemah, then this one. Untuk gold. Instrumen yang mungkin lebih cantik kalau kita nak instead of trading gold adalah kepada saham yang berkaitan dengan gold. Contohnya seperti Barrick dekat Toronto. Apabila koreksi ini sama seperti apa yang ada nampak dekat AUD US dollar. Ini sama dengan AUD US dollar. Ini pun dah break. Ada setup untuk short, tapi ini saya tak nak short. Saya nak cari untuk nak long Barrick dari apabila koreksi semasa ni tamat. Jadi itu yang saya tunggulah. Buah bibir. Okey. Jadi itu yang saya tunggu. Instead of trading gold, saya lebih minat kepada saham berkaitan dengan gold. Yang sama untuk tembaga contohnya, di mana kita menjangkakan kekuatan US dollar. Jadi tembaga ataupun copper lah, kalau siapa tak tahu apa itu tembaga. Jadi copper saya masih menjangkakan kita masih ada koreksi ke bawah. Kenapa satu ni tak ngam? Okey.
Jadi masih ada koreksi ke bawah, tapi instead of copper ni mahal nak trade, kita boleh cari kepada syarikat berkaitan dengan copper, di mana saya menunggu kepada koreksi semasa ini untuk tamat sebelum kita mengikut balik arah pasaran yang obviously adalah satu trending, adalah satu trend. Jadi saya tunggu untuk jangka pendek. Untuk dagangan jangka pendek AUD US dollar ke arah short, sebenarnya saya dah tulis. Okey, dan NZD JPY ke arah short. Dua tu dah ada set up, dah ada structure menunjukkan ke bawah. Tapi mind you, dua ni merupakan corrective play. Jadi anda akan dapati pergerakan yang lebih volatile. Jadi kalau saya volatile ni, saya kecilkan stop loss. Kalau volatile, bukannya kita nak dia kena, tapi disebabkan kalau dia pergi jauh. Kalau tak pergi, kita tahu kita silap awal. Itu adalah untuk pergerakan yang volatile. Okey, jadi dua ni apa yang saya sedang tunggu. NJ kena faham, NZD US dollar, saya lupa nak tunjukkan chart NZD US dollar, berada dalam kawasan support dekat daily. Cumanya disebabkan oleh jangkaan untuk indeks untuk US dollar tadi, kita jangkakan ini masih ke bawah, dan itu adalah sama dengan NJ ke bawah daripada wave 2 yang sama. Okey, kenapa saya tak pilih NZD US dollar? Sebab dia dah berada dalam zone support. Itu sebab dia. Idea dia ini adalah sama jarak daripada atas. Okey, itu daripada saya. Kembali kepada Irina. Alright, so thank you Imran, thank you Zul. Sekarang ni kita dah pun sampai ke akhir rancangan. Tapi sebelum saya nak move on kepada sesi penutup, ada apa-apa lagi tak yang Zul ataupun Imran nak tambah? Nak share screen ke? Banyak kalau nak tambah kan. Kita kongsi kat sini kan. Okey, so tak adalah. Jangan main mercon. Okey, kalau macam tu bila kita move on kepada sesi yang terakhir, sesi penutup. Okey, jadi untuk sesi penutup ni kita nak rumuslah apa yang dah dikongsikan hari ini. Jadi kita boleh start dengan Imran. Silakan Imran. Okey, terima kasih Gina. Jadi kita punya show pick of the week ni, dia lebih kepada shorter tips kita punya kerangka masa. Jadi dalam shorter term kerangka masa 1 week ni, saya dapat lihat pergerakan harga akan berlaku pada minyak dan juga kepada saham-saham yang akan melaporkan laporan perolehan lah. Jadi seperti Alphabet tadi, Google dan juga Amazon, dan bergantung kepada data yang akan dikeluarkan. Positif bagus, mungkin kita ada hujah untuk kita buy the dip. Kalau negatif, hati-hati kerana setakat ini data negatif saja akan diikuti dengan sell off dengan agresi. Kita lihat apa yang berlaku pada Netflix dan juga saham-saham yang lain ya. Jadi ada kerancakan harga di situ, dan juga pada minyak disebabkan OPEC akan berjumpa pada 2 Februari ini. Okay, biasalah mereka jumpa gaduh, keluar statement, harga minyak akan bergerak arah. Kita tahu kita akan ambil momentum untuk mendapatkan pergerakan. Jadi untuk minyak, saya dapati pada carta minyak dah membentuk divergence ya, divergence bearish. Jadi menunjukkan kita dah dekat dengan puncak, dan minimum berlaku perputaran harga, maksimum pertukaran arah. Tapi kita ambil konservatif, mungkin akan berlaku pertukaran harga untuk jangka masa yang pendek ini. Mungkin ada peluang untuk short, tapi jangka masa pendek. Dan juga pada tadi yang seperti Zuli katakan tentang currency ya, saya masih lagi berminat untuk short Australian dollar, Japanese yen. Tapi macam saya sebutkan, kerangka masa yang lebih rendah, time frame H4 untuk cari untuk dapatkan momentum tu, pergerakan itu. Okay, kita agresif, kita muda lagi, boleh agresif. Okey, baik. Silakan mula kepada Irina. Alright, thank you Imran. So Zul, silakan Zul, rumusan untuk sesi rancangan Pick of the Week ni. Sempat korang ya. Okey, jadi saya masih melihat kepada kekuatan US dollar. Adakah Fed akan menaikkan kadar faedah? Ada yang menjangkakan 50 poin, ada yang menjangkakan 25 poin. Bagi saya Fed kena naik, sebabnya kadar inflasi dekat US berada pada paras tertinggi dalam tempoh 40 tahun ya. Jadi ini adalah something yang Fed kena naikkan lah. Dia dah behind the curve. Kalau kita lihat dekat
bond market dah menunjukkan bahawa Fed memang kena naikkan kadar, sebab kadar dekat bond market tu menggambarkan kadar pinjaman dekat pasaran, dan itu menunjukkan bahawa memang perlunya bank pusat. Tetapi adakah Fed naikkan kadar faedah menyebabkan pasaran buat pergerakan yang lebih jauh? Pasaran dah price in, kalau tanya saya. Dia dah price in sekarang. So the thing is, kalau Fed naikkan 75 poin, itu mungkin akan menyebabkan US dollar meletup ke atas. Tapi saya tak nampak benda tu, dan mungkin kita akan ada cuma satu kenaikan sebanyak 25 poin, dan itu boleh menyokong balik pasaran. 50 mungkin kita akan nampak yang lebih sideways dan menandakan market dah fully price in that thing. Mungkin ada some volatility lah. Volatility is there in dalam pasaran shorter term trade seperti Imran sebut, dan masih lagi kepada kekuatan dolar. Bagi saya AUD US dollar, pasangan dia AUD JPY Imran sama, pergerakan struktur dia sama. New Zealand dollar JPY masih lagi ke bawah. Kena faham NZD US dollar berada dalam zon sokongan. More volatile market, but there are opportunities untuk kita cari peluang dagangan, tapi lebih kepada shorter term, dan kita sedang melihat kepada pergerakan koreksi dalam pasaran. Jadi itu yang saya lihat untuk semasa. Sempat tak apa. Nanti birthday Irina kita tunggu. Bila birthday Irina? Oh, lambat lagi, bulan 6 nanti. Lambat lagi. Bulan 6. Dengar tu, bulan 6 bulan 6. Ingat. Okay, so itu saja daripada saya. Thank you Zul. Jam pun dah pukul 9 malam. So lagi sekali saya ucapkan thank you kepada Imran. Thank you kepada Zul atas perkongsian yang cukup bermanfaat dan penuh dengan input-input menarik pada hari ini. Dan thank you juga kepada anda semua yang menonton kami daripada jam 1 tengah hari tadi sampailah jam 9 malam. Semua yang ada dekat sini. Kita akan kembali bersiaran pada hari Khamis nanti. Hari Khamis, berapa hari bulan hari Khamis? Sekejap saya tengok. 3 hari siang. Khamis siang. 3 hari bulan 2 nanti jam 1 tengah hari sampailah jam 9 malam. Esok dan hari Rabu kita tak akan adakan siaran bersempena dengan perayaan Tahun Baru Cina. Dan untuk makluman semua, sementara tu saya nak bagi iklan sikit lah dekat sini. Bersempena dengan Tahun Baru Cina, kita adakan satu promosi Tahun Baru Lunar yang sekarang ni tengah berlangsung, dan ada lagi 18 hari sampailah promosi ni tamat. So kalau nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan promosi ni, anda boleh follow social media XM di Facebook XM Malaysia, Instagram XM Malaysia, dan Telegram XM Malaysia Official. Okay, so Zul dengan Imran dah tak ada apa-apa lagi nak tambah. Kita boleh tamatkan lah. Happy Chinese New Year. Selamat Tahun Baru. Happy New Year. Okay. Happy New Year kepada semua yang menyambut. Alright, selamat Tahun Baru Cina dan terima kasih kerana masih lagi menonton kami. Jangan lupa untuk teruskan berdagang bersama dengan XM, Peak Fair Human. Assalamualaikum.